Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila betul lah tu. Tapi fatwa tak ada, cuma nak bagi tahu apa cara aja. Dah cantik. Kita dah bincang dah untuk siapa yang baru masuk. Ini dah 2.0. Oi, Ustaz Rahman ada. W211. Dah ada. Tak potong lagi, tapi nak kena potong lah. InsyaAllah nanti saya potong. Baiklah. Itu Ahmad Syahril kot. Ahmad Syahril Muhammad Saleh. Betul no? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Hazri kita betul. Ini sambung hak petang tadi. Kita nak bagi senarai 11 perkara yang Al-Azhar senaraikan untuk kita supaya kita berpandu. Itu je. Tak ada apa. Hukum ambil wuduk lebih 3 kali, sebahagian ulama fatwakan dia sebagai haram kerana membazir. Sebab Nabi kata kalau duduk di apakah pembaziran ini, wahai siapa sahabat Nabi, Aziz Sarf, apakah pembaziran ini? Nabi tanya kat sahabat. Itu sahabat kata kan ada di sungai. Nabi kata walaupun di sungai air mengalir, jangan membazir masa ambil wuduk. Tambah kita bukan sungai, kita ambil air paip, siap kena bayar lagi bil. Ambil lebih daripada 3 kali. Sebahagian ulama fatwakan dia berdosa membazir. Jadi berhati-hati dalam bersuci. Dia ada amalan kalau kita buat, dia jadi tak bagus kalau lebih. Dia kena buat ngam-ngam. Sila Tuan Amir Muizzuddin. Kita bagi lagi seminit. 10 jam senyum. Kita mula. Of course, ipak aurat. Perlainan jantina. Ipak aurat. Dia bulan Syawal. Dia special. Boleh puasa. Bulan Syawal dia boleh puasa. Baik. Terima kasih Abang Nazrin Mansur. Kita dah sebut dah tadi petang. Cantik. Abang Izzat, nanti saya reconfirm balik. Tapi sepanjang yang saya tahu, ulama bila sebut waktu puasa tu, dia tak kata untuk puasa 6, dia kata bulan Syawal. Kerana ada puasa 6, dia ada, iaitu hari dia tak had. Maknanya boleh puasa. Nak puasa bila-bila pun tak apa. Okay. Kak Yah, baca Quran ada terjemahan, kita terkentut, kita baca tak? Dia masuk dalam bab macam ni. Dia bab bila kita baca Quran tafsir ni, dia dah masuk bab perbincangan. Kalau kau tanya saya berpegang dengan kena ada wuduk. Dalam mazhab Syafi'i memang kita kena ada wuduk. Sebab kita nak baca Quran dan nak mulazamah dengan dia. Ambil wuduk ni malahan jauh lebih baik. Macam tu. Kalau takat nak angkat ke apa, tak apa, kita masih boleh bagi maaf. Kan, sadaqallahul azim, bram terkentut. Alamak, alah Quran tafsir bolehlah angkat. Tak apa. Kalau kita masih nak continue baca, lebih ambil wuduk.
dapat pahala. Wallahu a'lam. Siapa tak tegur? Tegurlah saya Encik Aman. Boleh, bagus, tak ada masalah. Qasidah boleh dalam masjid dan surau. Tu Nabi dengar sahabat Nabi Sayyidina Hasan bin Thabit baca. Nabi tak marah. Nabi kan ada mimbar di dalam Masjid Nabawi, tempat untuk sahabat baca. Mimbar confirm lah dalam masjid kan. Kita install apps Al-Quran. Tak. Dia bukan Quran, dia aplikasi. Aplikasi ni dia ada on off. So kalau kita off dia jadi telefon, dia bukan jadi Quran. Pegang dia pun tak ada wuduk, tak apa. Apps. Sebab kita bukan pegang diri Quran tu sendiri. Ni untuk Kak Yah tadi tanya pun sama Kak Yah tanya tadi. Yang pasal kentut ni. Kalau pegang handphone, apps handphone tu, even dia tak ada terjemahan dia Quran ya, tak ada wuduk sebab dia bukan Quran, dia telefon. Tadi saya tulis tajuk, awak dia tak keluar tajuk tu. Pin tajuk Ustaz tu. Jom. Okey, jom. Boleh pergi ziarah orang hak bukan Islam meninggal? Boleh. Janji jangan buat upacara lah. Sebutan Sayyidina atau Sayyidina. Ada sabdu. Dia tak lah Sayyidina dengan Sayyidina ni tak lah. Dia sebenarnya ada sabdu Sayyidina. Okay. Sebab dalam bahasa kan, even dalam Quran pun kan ada yang diringkaskan. Kan macam Nabi Musa masa kena marah dengan Nabi Khidir kan. Kan Nabi Khidir, lam tastati' alaihi sabra. Tastati'. Lepas tu tastati'. Dia jadi pendek kan. Tastati' alaihi sabra. Kemudian tastati' alaihi sabra. Lepas tu tastati'. Dia pendek kan. Ada kan dalam Quran aja. Alright, okay, jom. Nipis rambut tepi tak ada masalah. Dia yang kata salah qazah orang duk kata ni, kalau buat jenis macam bercorak tu, macam orang pemain bola duk buat ada zag lah, ada apa tu, dah kata kalau nak potong rambut kena potong tepi, elok-elok lah. Kalau kata tak boleh potong nipis tepi, kira style ada dua lah, rambut panjang, rambut botak. Dah salah kalau gitu. Okay. Salah tajuk pula dah. Apa dia bunyi dulu tu? B dengan N sebelah-sebelah. Sik baik orang perasan. Kita buat lagi sekali baru. Betul. Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang join kita pada malam ini. Ini adalah kelas sambungan daripada tadi. Yang mana siapa yang tanya petang tadi, buat nak tengok tang mana, kita ada bubuh dalam IGTV kita, tuan-tuan boleh tengok perbincangan kita. Jadi malam ni saya tak bercadang lama, hanyalah setengah jam paling maksimum. Okey. Saya cuma nak cerita sekesinambungan daripada perbincangan pagi tadi. Jadi bagi saya 5 minit untuk saya conclude petang tadi punya perbincangan.
Zuhur tadi. Lepas tu kita sambung dengan dia punya nota dia. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tu, terima kasih kepada semua yang join. Dan saya mengharapkan perbincangan kita tidaklah mendapat murka daripada Allah, sebaliknya berlandaskan kepada berlandaskan kepada apa yang Allah nak. Sebab takut. Okay, takut. Right, tak maaf nah. Takut. Okay. Dan saya pun tak bercadang untuk bagi apa-apa fatwa nah. Tak ada. Baik, jom kita mula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5 minit. Apa dia? Petang tadi kita buat live secara IG untuk beritahu tentang PUBG. Dah ada fatwa ke? Kita buat macam tu lah. Dah ada fatwa, kita buat tanda soal. Dan dia sebenarnya adalah rentetan daripada video yang siangnya. Sebab 2 hari lepas, dalam modify version of PUBG, PlayerUnknown Battleground, dia ada satu peta dan ada satu hidden jungle dekat Sunhook, yang mana orang akan buat upacara macam menyembah berhala. Ini ringkasan lah, sebab 5 minit yang saya minta untuk conclude. Yang lain semua boleh tengok video. So janganlah jangan macam dengar yang saya cakap mukadimah awal ni, tiba-tiba nak buat konklusi. Dia semua kena tengok video tadi ada dah. Right? Saya suka macam abang tadi seorang tu kata, kalau nak ilmu kena ada usaha dia. Jadi kalau siapa nak, dia pergi tengoklah video yang dah buat dah tu. Sebab kalau tidak, nak orang lain yang ikut kita ni, dia jadi macam tergendala. Kesian dia apa. Minta maaf lah. Dia punya ni, right. So saya bagi tahu kata dalam masa 5 minit ni, yang pertama, bila kita jadi macam tu, maka itulah timbul isunya. Isunya timbul bila ada map tu yang pada dia ada upacara penyembahan, ada hidden jungle dia dekat situ. Dia ada dekat situ lah, kita panggil istilah ni, saya bagi sebut mudah lah. Dia kena pergi masuk hutan tu, ada benda tu. Jadi bila jadi macam tu, barulah timbul soalan. Orang tanya, kenapa yang sebelum ni PUBG ulama nak fatwakan dia haram pun ulama masih berhati-hati kerana dia belum boleh sampai kita nak kata dia haram. Dia macam tu. Jadi saya mengharapkan janganlah ada di kalangan kita yang mengatakan dia haram. Bawa bertenang. Boleh jadi ke depan akan ada. Saya, macam mana saya kata kat tuan-tuan, fatwa kata dia tak haram. Sekiranya tiba-tiba Al-Azhar kata dia haram disebabkan katalah dalam tu dia ada menghina Nabi Muhammad ke sebagainya, ataupun ada karakter yang mesti kita bunuh dia, nama dia Muhammad SAW, lepas tu kalaulah Al-Azhar kata dengan sebab ada yang tu haram, saya akan buat video macam ni balik dan saya akan beritahu tuan-tuan, kali ni haram siapa main. Contoh dia, boleh faham tak macam mana saya membawakan ilmu yang benar bagi pada tuan-tuan? Maka dalam masa yang sama, tuan-tuan pun kena sentiasa alert. Okay, kita tak boleh kata main game buang masa haram. Habis tu Amtuh, kita nak kata macam mana? Amtuh, Amirul yang main game FIFA, bawa nama Malaysia ke muka dunia, sehingga kan sekarang ni Amtuh yang main untuk FIFA Bundesliga, dia dibayar gaji kerana kepakaran dia dalam bermain FIFA, bola sepak. Jadi kalau kita kata lagu tu, di mana buang masa kalau dia tak jadi apa, kalau mudarat, dia jadi tak mau kerja, tidur. Kalau kita pergi kerja, ada apa masa kita main game. Jadi kita tak boleh putuskan haram je. Hukum haram ni bukan benda seronok kita haram macam setengah orang yang nak buat kan lah ni kan, ada haram. Tak boleh.
Clash of Clans boleh tak ada fatwa apa semua game tak ada yang memfatwakan dia haram. Seperti macam ada filem-filem yang haram kita tengok kerana dia buat unsur-unsur ni semua, kan ada kan benda begitu. Ada setengah company yang dihukumkan haram kita duduk dengan dia kerana dia buat benda macam ni. Betul tak? Jadi tolong, tu saya beritahu, kata tolong, otak kita tak sama dengan ulama-ulama yang duduk dalam bahagian fatwa. Ulama kita tak sama dengan otak kita tak sama dengan otak ulama yang duduk dalam fatwa. Dia kena tahu banyak, dia kena tahu semua. Kita tahu satu ya. Game tu pun kita tahu game ni buang masa. Pasal apa? Kita tengok orang main buang masa. Kita tak tengok orang yang main game sebab dia boleh generate income dia hidup macam kita normal, dia makan, minum, semayang, dia jadi imam. Sat lagi dia main masa dia main game. Orang main bola. Boleh faham tak? Sama macam Pokemon kan semua. Okay, khair Jadi saya harap please tolong jangan siapa-siapa pergi bawa keluar fatwa duk kata haram selagi tak ada fatwa yang kata haram. Jangan, sebab dia akan mencetuskan. Sebab bila kita kata seseorang buat benda haram, dia telah kita macam kita tuduh dia. Sebab katalah fatwa tak ada, kita kata hang buat benda ni haram, dia tak ada hukum. Kita dah menuduh dia buat sesuatu benda yang mengundang murka Allah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jadi sabar. Kita kena bertenang. Okay. Tu yang sebab tu saya kadang-kadang risau tengok bila orang bawa keluar. Jadi sebab tu kita buat video ni untuk guide semua orang. Alright? Cantik. Pokemon, semua game tak ada fatwa haram. Tak ada. Pokemon pun tak ada. Orang kata ni nama dia, maksud dia macam ni. Yang tu dah terlalu, orang kata dia dah jadi terlalu ni lah. Sehingga kan macam sekarang ni ada orang kata, ustaz, bukankah dia menyebabkan akidah? Baik, sekiranya dalam game kita itu option dia wajib lah, kita guna istilah compulsory, wajib. Dia kena buat benda tu juga baru dia boleh on game dia. Contohnya katalah dia nak upgrade level, dia nak main level tak boleh juga. Sebab kalau dia nak upgrade level, dia tak payah upgrade, dia terus kekal level tu je, dia main je, dia tak berdosa juga. Orang kata okey. Jadi saya merayu dan mohon pada kawan-kawan, please macam game poker, ni dah memang orang putuskan. Benda judi memang confirm haram lah. Judi confirm haram lah, sebab dia ada dalil clear. Dia yang macam yang game yang bukan macam poker, walaupun kita main, kita duit dia duit orang kata apa, alam maya, bukan kita ada duit betul pun, kita main tu pakai duit dia ada kat kita. Tapi sebab game tu dah memang haram, clearly haram. Macam kita duk bincang ni, dia modify dia. Sebelum ni tak ada, lepas tu ada. Macam boleh faham tak? Tu saya please, snooker pun saya yakin tak ada lagi orang putuskan haram. Snooker, yang game snooker belum ada lagi. Sebab dia tak melibatkan benda. Dia kena tengok. Jadi please, saya mohon pada semua, kita tengok. Barangkali mungkin Dr. Zulkifli pun akan bukmai juga fatwa ke apa. Tapi sebab Dr. Zul bukan duduk dalam bidang fatwa dah. Dia dah jadi Menteri Agama, dia tak boleh bawa keluar fatwa. Dia kena jadi mufti baru boleh bawa keluar fatwa. Jadi kita tunggu sekejap. Sebab saya dah hindah Timbalan Mufti Selangor, saya dah bincang sikit, saya bagi gambaran, saya bagi tahu kata saya main game. Jadi kalau orang lain mungkin mereka tak boleh nak cerita. Macam setengah orang macam kita lah, kita tak main game, kita nampak benda ni buang masa, kita tuduh orang, hampa ni buang masa. Sama macam kita main Instagram. Ada orang dia tak gila Instagram. Macam, tak maaf lah, tuan-tuan boleh tengok saya punya Instagram. Saya bukan orang gila Instagram. Saya tak main Instagram. Saya main game. Jadi saya tengok orang main Instagram macam gila, duk scroll tak berhenti, duk tengok Twitter tak berhenti. Bagi saya, buang masa, buat apa tu? Bagi mereka pula, mereka dapat ilmu. Mereka tak main game. Mereka tengok kita main game, mereka kata, hampa ni buang masa main game, bukan dapat apa pun. Bukan dapat apa tu, bukan duk pada kita, duk pada dia. Dia dapat ilmu dia. Boleh faham Okay, so saya harap please, main lah. Tak ada masalah.
tuan-tuan nak buat apa ni, main dulu, relax. Sebab dia ni. Okay, so sekarang ni bagi saya explain dulu dia punya apa strategi yang Universiti Al-Azhar letakkan supaya membantu kita. Macam saya ulang balik, kita bukan nak letak semua orang masuk neraka, kita seorang nak masuk syurga. Hang nak duduk seorang dalam syurga. Nabi Adam pun Allah buat Siti Hawa teman. Hang nak seorang-seorang duduk dalam syurga. Banyak cantik mana boleh. Boleh faham tak? Tak boleh aku tu. Okay, alright, that's so clear. Saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pasal challenge saya tak mau sentuh. Kita ada limit masa. Challenge saya tak mau sentuh. Okay, even Kak Heliza kita pun minta saya challenge apa semua ni, saya tak mau sentuh. Jangan kalau tanya pun tak ni lah. Okay, okay, tak ni. Alright. Okay, so 5 minit yang saya minta tadi clear lah. Saya bagi tahu dah tadi. Universiti Al-Azhar kata kami memberikan peringatan berulang-ulang kali sebab dia melibatkan ada isu akidah. Kita bila isu akidah kita serius. Kita serius. Hai, hang ni macam duk sentuh akidah kaminya. Kita serius. That's why bila serius saya buatlah video. Kalau tidak selama ni tuan-tuan duk main game, tak ada apa, main je lah, tak melibatkan akidah. Ni melibatkan akidah, kita buat video. Kan kita ada explain dalam video sebelum ni. So tuan-tuan boleh tengok. Jadi kita tetap berpegang teguh, jangan cederakan akidah. Bila libatkan mencederakan akidah, saya tak boleh berkompromi. Sekarang ni kenapa Universiti Al-Azhar boleh buat keluar bukan fatwa yang haram? Sebab dia adalah option, yang mana kalau orang tak pergi kat situ, dia tak kacau. Dan sekarang pula benda dah dipadamkan, lagilah tak ada masalah. Alright, okay, selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk nak bagi kita main game dengan dipandukan dengan panduan agama, okay, dengan nak bagi kita boleh main game dipandukan dengan panduan agama, maka ulama menyenaraikan beberapa perkara pada kita, dan kita sebut tiga ke dua kita sebut dalam video yang petang tadi. So kali ni kita nak ulang balik yang 1, 2, kemudian kita nak teruskan bagi point lagi. Nanti kawan-kawan tolong tulis nah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, ingat kita bagi tahu point siapa yang nak main PUBG. Please, saya nak membantu anda untuk bantu diri anda. Alright, I am helping you guys to help yourself. So please guys, ambil benda ni dan sebarkan. Alright. 2 aja saya beritahu. Okay. So 1, saya beritahu kata pantau diri dan pantau keluarga. Ya. Pantau anak-anak duk main game. So sentiasa pantau. Jangan ni. Yang kedua, aplikasi pantau sebab dia ada update version. Kemudian yang ketiga, saya rasa 3 kot sebab saya sebut benda ni, lepas tu saya kena berhenti sebab ada mekanik cousin saya mekanik, dia nak main ambil Mercedes saya nak perbetul. So dia main, saya kata dekat tuan-tuan kita berhenti sat. Betul ya? Saya settlekan cepat-cepat, saya settle. Alright. So saya bagi tahu kata nombor 3, buat benda yang bermanfaat. Saya bentang tentang orang yang main game dan review game untuk orang lain dapat manfaat dan dia dapat duit income daripada dia punya ni. Kemudian sebelum tutup, saya kata siapa yang boleh buat game, saya bacakan senarai orang-orang yang buat game, mereka kaya dan sebagainya. Alright, settle. Okay, so sekarang ni nak sambung nombor 4. So yang pertama sekali lagi, pantau diri kita. Dan kalau kita mak bapak, pantau anak-anak. Yang kedua, pantau aplikasi. Sebab aplikasi ada update version. Yang ketiga, tolong bantu keluarga untuk buat aktiviti bermanfaat. Sebab tajuk kita PUBG, saya ringkaskan aktiviti bermanfaat dengan cara buat video untuk main game PUBG
dengan cara terapkan akidah dalam permainan game tu masa tuan-tuan main. Contohnya, oi, aku ni game ni kalau ikut betul-betul bukan boleh tembak ni saudara sesama kita ni. Tapi tak apalah, mungkin ni game kita main sudahlah. Jadi selesai. Ingat tak saya beritahu, kata kita main game, kita selesai dalam game, selesai sudah. Yang keluar kita jadi orang baik. So nombor 3, buatkan benda manfaat. Kita review game kita ajarkan akidah ketika kita ni. Jangan kita sampai terlalu into dan taksub sehingga kan orang ajak kita rekrut nak jadi ISIS, nak jadi orang pengebom berani mati, nak berjuang ke apa, kita rasa itulah jalan Islam kita dan sebagainya. Okey, tu saya pesan. Sebab method macam ni pun ada orang guna. Yang keempat, ni tambahan. Malam ni lah, ni poin yang pertama malam ni lah, nombor 4. Apa dia? Bila kalah standard, jangan ni main sudahlah, biasalah. Main sudahlah. Okey. Yang keempat, Universiti Al-Azhar stresskan, dia tulis stressing the importance of time for youth. So kena beri peringatan kepada kawan-kawan yang mana main PUBG untuk tahu betapa berharganya masa. Kalau kita dengar sekali lalu tajuk macam ni, nombor 4 ni punya point, tolong tulis Allahumma salli ala sayyidina. Dengarlah saya sebut nombor 4 ni, kalau sekali lalu kita baca, tolong tegaskan kepada para pemuda kita bahawa betapa pentingnya masa. Sekiranya kita baca sekali lalu, kita akan kata, oh, ni buang masa. Oh, ini buat ni. Oh, ini yang ni. Itu satu sudut. Pada satu lagi sudut yang saya nak bawa ialah bila kita sebut tentang pentingnya masa dan usia remaja, di sini saya nak bagi tahu siapa yang main PUBG, sekiranya anda nak main seronok-seronok. Bila orang tanya, bang, main PUBG ya? Kalau Ustaz boleh lah, seronok-seronok aja. Okey, sekiranya itu kategori anda, kategori pertama, tolong make sure anda main untuk seronok. Dan bila anda berhenti main, tolong hidup, tolong enjoy kehidupan sebagai seorang manusia. Bila kita berhenti main game, bila kita anak, tolong jadi anak yang betul-betul anak. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang tolong mak bapak. Jadi anak yang berguna di dalam rumah. Sekiranya kita jenis orang yang main game hanya untuk suka-suka sonok-sonok dengan kawan-kawan, nak erat silaturahim, bila kita off saja game, sekiranya kita seorang hamba Allah, tolong jadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah. Cukup masa semayang, pergi semayang. Orang minta tolong untuk bantu masjid surau, pergi bantu masjid surau. Jangan duk buat macam bila kita main game, kalah. Damn, aku down gila, weh. Aku hampa biru, aku tak boleh. Kenapa nak jadi macam tu? Tadi kata main suka-suka sonok saja. Boleh faham tak? Ini maksud pada satu lagi sudut. Boleh faham Saya, sebab ramai dah orang akan go untuk bahagian macam tegaskan betapa pentingnya masa kepada remaja dan juga masa remaja. Orang selalu kata, ni orang remaja, kamu patutnya guna masa baca buku dan sebagainya. Please, kalau dulu boleh kita kata game ni buang masa, tapi sekarang game banyak memberi education. Sebab tu saya kata kita tak boleh jumut kepada satu benda saja. Jadi janganlah kita macam marah. Kita kena open-minded benda ni. Dia kena faham. Sebab bila nak cakap tentang teknologi, you kena open-minded. Macam mana nak cerita teknologi, tapi benda ni betul tak? Jadi janganlah kita ni jangan mencarut. Jangan. Kata nak main suka-suka, relax main suka-suka. Main. Kalau silap aku patutnya buat itu. Main lagi kalah. Aku dah 10 kali kalah. Tang mana aku tak kena. Relax Main game. Alright. Okay. Boleh faham So saya ulang sekali lagi. Nombor 4 ni dia ada pecah banyak kategori. Pertama,
dua kategori dia. Satu, kalau kita pandang pada sudut macam buang masa apa semua, kita akan marah. Satu lagi sudut, sekiranya kita main game itu untuk la'ibun walahun, untuk main dan berhibur, suka-suka, jadi bila berhenti jadi anak yang soleh, tolong mak bapak. Jangan bila off game tu terus jadi tak tahu nak buat apa. Yang tu memang tak boleh. Alright. Itu satu. Yang kedua, saya bagi contoh yang pertama, yang satu tu juga lagi. Apa dia? Kalau kita hamba Allah, buat tugas sebagai hamba Allah. Abang, contohnya abang main game PUBG. Habis main dengan kawan-kawan, sementara tunggu nak pi buat Grab Food ke, Food Panda ke, ataupun kita kata abang main sebab sementara nak tunggu nak masuk kelas. So bila dah habis settle main, off kan. Bila nak buat Food Panda, pergi ambil betul dia. Assalamualaikum cik, saya punya masakan dah siap dah, saya nak punya order. Terima kasih, saya hantar. Start motor pergi bilang Umar, Assalamualaikum cik, ni ada daripada saya. Jangan duk terkenang hak PUBG tu lagi. Dah settle lah, relax lu. Saya lagi nak main lah. Sama juga macam student. Sebelum nak masuk kelas nak main-main sebab nak suka-suka. So bila dah habis, bila masuk kelas, jangan duk buat macam termenung, macam aku ni kalau tak ada PUBG tak tahu nak buat apa dah hidup. Siapa buat lagu tu? Dia akan mencemarkan. Okay? Alright, settle. Itu pertama. Sekiranya, nombor dua pula, kita main game, betul-betul jiwa raga kita main game. Betul-betul jiwa raga kita main game. So, saya pesan pada semua, main sampai jadi terror and tolong masuk tournament. Asal ada tournament, pi masuk dan menang, bawa balik hadiah. Siapa yang tengok live saya ni dan buat macam tu, waktu menang, tolong tag saya dalam Instagram. Saya akan pergi jumpa abang. Saya nak shake hand dengan abang, dengan kakak. Kakak tak boleh lah shake hand. Maksudnya, saya nak shake hand, saya nak ucap tahniah. Macam mana saya buat dekat Amtuah. Dia main FIFA sampai jadi legend, sampai main untuk Bundesliga. Buat macam tu. Itu kita salute. You bantu keuangan keluarga, you cari duit pun bukannya daripada sumber yang haram. Sebab ada orang kata, Ustaz, nanti duit kalau kita menang pertandingan game tu semua haram. Tengok lu siapa sponsor dia. Kalau sponsor dia main daripada contohnya game-game, semua game-game EA Sport, apa yang sponsor dan sebagainya, tak ada. Kalau arak lah sponsor utama dia, baru tak boleh. Boleh faham itu. Jadi saya alright, saya pesan. Boleh faham So, kalau main betul-betul jiwa raga, main sampai betul, main masuk tournament, barulah masa remaja kita berharga. Anak cucu akan ingat kita. Wih, tu orang siapa wih? Tahu tu aku Tu aku dalam alam nyata, memang tu aku orang kata tak ada apa. Tapi hang masuk alam maya, mai aku tunjuk kat hang. Zeram, piala tok dia. Tok aku memang legend gila. Tok hang siapa? Solos, contoh kan. Contoh itu. Contoh ni saya bagi contoh. Tok hang siapa? Amtuah. Wah, orang akan bagi manfaat. Jangan okay, so jangan kita, saya dah bagi tahu tadi, fatwa tak ada, relax, jangan kaitkan sebab ulama Al-Azhar yang terlibat dalam membincangkan tentang game catur dan sebagainya. Boleh faham wallahu a'lam. Okay, bagi saya sambung. So itu pada satu sudut lagi. Jadi kalau betul-betul abang nak main ni jiwa raga, memang aku makan ni mati game PUBG, belah darah keluar PUBG. So pada saya, main betul-betul. Main betul-betul. Bagi menang, masuk tournament. Letak target. Aku tournament, dia ada buka tournament dekat Korea ke apa, aku nak masuk tournament ni. Tak ada, main minta sponsor. Kalau betul-betul nak masuk tournament, tak ada tiket flight apa, main jumpa saya. Saya akan bantu. Saya siap-siap, saya halu Abang Nabil. Bang Bil, ni geng kita ni, dia nak bawa nama kita ni, Malaysia. Dia nak masuk tournament. Kita tolong dia, bayu. Sebab dah main kat Malaysia, dia dah menang semua. Dia legend ni. Okay. Kami akan cari duit, kami payung. Bagi menang, bawa naik nama. Bila cameraman tanya, mai kat depan ni, you are from where? I'm from Malaysia. Congratulations. So, how do you feel? I'm happy. Bagi tahu mereka.
And this is Alhamdulillah, Allah give me. Sebut Allah tu, orang dengar, wuyo Allah. Lepas tu hujung tu sahabat sikit, thank you to Ustaz Don M. Bambil, sponsor tiket. Bagi tahu lah sikit nama, boleh lah masuk sikit. Alright, okay. Tu contoh. So, saya harap semua faham contoh saya dan tolong kembangkan. Boleh faham Settle. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 5. Okay. Bila kita main game, tadi saya dah habaq, bila jadi seorang anak, tolong jadi anak yang soleh. Jangan main game menyebabkan kita jadi anak yang tak bagus. Kita main game untuk memberikan release otak kita. Kita duduk rumah, contohnya, memang betul sampai masa mak bapak kita akan ada yang setengah kerenah mereka. Ni semua disebut dalam kitab, semua ada dalam kitab. Memang akan ada kerenah mak bapak kita yang akan membuatkan kita akan rasa, bahasa hari ni orang panggil annoying. Saya tak guna istilah tu untuk tak, saya nak bagi tahu kita hari ni orang guna, budak-budak guna bahasa tu. Jadi kita akan jadi cepat macam geram, marah dan sebagainya. So untuk saya, bila jadi macam tu, kita hari ni PKP tak boleh pergi mana dan sebagainya. Antara cara kita release ialah bila kita main game. So bila kita main game untuk kita nak release dan sebagainya, so bila kita dah habis main game, peruntukkan masa sejam. Main game, settle, commit dengan masa, komitmen masa, sejam, stop. Bila dah stop, hang dah release, pergi jumpa mak bapak. Assalamualaikum mak, abah. Sharekan apa hang punya expect dalam hidup hang, apa hang agak dalam hidup hang. And then mak bapak, please tolong tunjukkan contoh toladan. Jangan macam saya kata tadi, jangan kita hanya nampak mak bapak hari ni, please, saya sebagai orang muda, saya merayu untuk golongan macam saya. Jangan hanya nampak apa kami buat, aktiviti kami, semuanya buang masa. Kami tak menafikan bahawa aktiviti kami ada yang buang masa, ada. Tapi jangan pukul rata semua. Sekiranya kami tak pandai bercakap dengan mak bapak, tolong ajar kami cara kami nak bercakap. Sebab semua orang takut nak bercakap dengan bapa, especially bapa dan mak. Especially kalau benda yang kita nak buat tak selari dengan apa yang mak bapak mau. Jadi kami takut. Macam even saya sendiri, saya tengok saya pakai baju collar ni kan dengan kopiah. Sebab bapak saya kata, hang IG live pasal apa hang pakai t-shirt collar bulat? Aduh, saya macam, loh, dia relax kan, bukannya nak bagi fatwa apa, nak sembang ya. Tapi bila kita tambah, katalah contoh hari ni saya pakai leher bulat, contoh lagu tu kan, apa t-shirt biasa ya. Mesti bila ayah saya telefon, kita jadi takutlah nak cakap serba salah. Jadi saya mohon kepada ibu bapa, tolong bantu kami untuk kami bercakap. Sebab semua benda hari ini jadi dalam keadaan kita miscommunication. Semua benda. Benda paling besar adalah miscommunication. So saya mohon, please, bantu kami. Dan abang-abang, please, bila mak bapak kita nampak struggle tengah bantu kita bagilah peluang. Macam mana kita nak mak bapak kita bagi peluang kat kita pun bagilah peluang kat mak bapak kita untuk memahami kita. Jangan mak bapak kita macam ni, kita open, mak bapak kita pun baru open. Tengok tak, ada satu benda yang dia tak faham kita. Janganlah kita cepat untuk bertindak dan nak marah dan sebagainya. Hari ni punya tak perlulah saya buat keluar ayat Quran. Saya pun pakai baju biasa ya. Tak perlulah saya nak buat keluar ayat Quran, dalil apa semua. Semua ni dah ada dah dalam dalil semua kan. Dan saya yakin, saya bercakap bukannya hampa semua tak kira. Kalau pandai main game, insya-Allah budak cerdik Kalau pandai main game, insya-Allah tak boleh berjalan Jangan risau. Sebab tu dalam banyak-banyak orang-orang kurang kelainan upaya, anak-anak yang autism, dia boleh main game. Sebab apa? Sebab daripada orang autism keluar orang macam Einstein, orang bijak. Dia kalau orang-orang yang macam, contohnya macam, maafkan saya sebut, macam sindrom Down ke dan sebagainya, yang mungkin lembab ke slow, dia mungkin tak boleh nak main game yang heavy. Boleh faham tak? Beza dengan orang yang autism, dia boleh main.
Jadi saya mohon pada abang, kalau mak bapak kita nampak mereka tengah struggle dan berusaha nak faham kita, bagilah peluang. Dan kita pula explain kat mak bapak kita. Jangan kita explain macam kawan, jangan kita explain ranggi-ranggi tunjuk belagak. Relax lah. Jangan kita macam marah. Apa tak ni. Relax. Esok kita pun akan tua juga dan kita akan sensitif. Saya rasa bila orang tua kata, Ustaz Don, esok dah tua ni tak larat tau Ustaz Don, tulang belakang ditangkap. Saya umur 36 pun boleh duk rasa lagi. Allah, mak dia tangkap kadang-kadang. Dulu kita tak percaya. Please saya merayu kepada mak bapak punya team, bantu kami, especially yang main game. Bila dia duk main game selalu, dia tak akan pandai verbal. Dia susah nak bercakap. Dia hanya boleh luah melalui game dia. Dan kita pun tahu anak kita duk main game selalu. Kita tahu dia akan ada verbal problem. So please bantu dia. Dan abang pula, abang duk main game, mak bapak kita duk try. Abang, mak bapak kita tanya, "Bang, macam mana game main tadi semua?" Jangan duk buat emo. Tu salah hang lah. Duk main buat emo lah. Boleh lah. Jangan duk buat emo. Tadi dah kata nak main saja-saja, nak main sonok-sonok. Relax lah. Please. Okay, sekarang ni tengah hujan dekat luar. Barangkali ada connection problem. So, itu yang ke-5. So, please communicate. Yang ke-6. Amboi, bila nak habis ni kata setengah jam lah. Dah setengah jam lah ni. Yang ke-6. Okay. Ini ada kaitan dengan yang tadi tu. Apa dia? Tolong develop skill. Abang main game, contohnya kita ambil lah PUBG, kita ambil okay, saya ambil Hafiz Syahrin dululah. Hafiz Syahrin, cuba kalau kita tengok Instagram beliau sentiasa kayuh bicycle dan exercise. Isteri saya tanya saya, you Hafiz Syahrin bukan motor? Saya kata ada. Yes, main motor. Why dia kayuh bicycle? Nampak tak? Okay, sorry ya. Saya sayang isteri saya, dan isteri saya sentiasa memberikan idea dan buah fikiran pada saya untuk cara penyampaian, dan dia sentiasa tegur saya kalau ada benda macam malam ni dan petang tadi pun saya nak cakap, isteri saya duk beritahu saya, ingat kita nak nasihat. Tu saya pun kata kat dia, betul, saya nak jadi penasihat bukan pernah sakit. Penasihat bukan pernah sakit. Jadi okay, so okay, tapi bila saya cerita ni, saya nak bagi tahu kata gambaran dia. Saya bagi tahu kat isteri saya, apa dia? Even walaupun isteri saya seorang doktor, nak jadi doktor otak kena geliga dan cerdik, tapi ada juga maklumat yang akan terlepas pandang. So apatah lagi dalam bidang agama tua. Betul tak? So jangan bayangkan pasal apa hang naik motor tiba-tiba akan bicycle, kita terlepas miss kat situ. Sebenarnya kena bersukan, dia kena berlatih, dia kena ada dia punya refleks dia. Dia kena, kan macam kalau tuan-tuan tengok orang hak lawan lari kan, dia gantung dia punya getah dekat sini dengan kaki dia. Sebab apa? Dia nak kena dia nak kena badan dengan kaki tu kena baru boleh, macam Usain Bolt kan. Dia ada latihan dia. Sama macam orang bawa motor, dia nak kena kuatkan paha dia, dia kena cycle jauh, dia kena saya biasa tanya Hafiz 150 km sehari dia nak. Ini bukan cerita dia. Tapi dia main motor. Dia ada. So sama juga macam kita main game. Kalau jenis geng yang mana yang nak, abang yang mana yang nak main betul-betul, abang nak buat game gila-gila, nak jadi abang punya darah daging lah, saya beritahu. Saya tak kata lupakan hasrat tu. Tak. Sebab hari ni semua benda possible, boleh buat. Jadi abang latihlah jari. Latih dengan zikir. Satu, latih dengan zikir. Ginti biji tasbih, latih. Ni bagi yang ni kemah nak main. Senang, reflect dah laju. Tak kisahlah nak main yang analog punya ke, nak main yang ni ke, ataupun nak main dalam phone kita. Sekarang pun kalau orang main phone kan, dia ada dia punya joystick eksternal dia tu kan untuk ni. Benda ni kena kuat. Antara benda yang kita boleh latih zikir. Ini zikir pun tak orang baca. Latihlah dulu zikir. Latih dengan zikir, manfaat dapat. Zikir dapat, barakah dapat, jari pun jadi kuat, bagus. Lepas tu latih pula jari kita. Banyak main tabla, berlatih bagi jari kita ada refleks dan laju. Main grip tu grab. Kita kena latih skill benda ni supaya barulah selari dengan kita punya yang kita nak jadi champion dari tu. Boleh faham? Alright?
Sekiranya kita nak main suka-suka, ambillah manfaat yang ada dalam game tu untuk kita latih skill kita. Contoh, practice makes perfect. Hang baru main PUBG 2 kali. Kalau kali pertama hang menang, orang panggil beginner's luck. Yang tu orang panggil beginner's luck. Yang kedua hang kalah, 3 hang kalah, 4 hang kalah. Maknanya apa? Know your place. Jangan duk main-main duk buat ranggi. You have to know your place. Sniper keliling duk ada. Hang main-main duk buat ranggi, memang mampulah tengah-tengah tu. Kena sayok lah tengah-tengah tu duk cek. Okey. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kita belajar? Practice make perfect. Lagi, belajar menerima kekalahan. Dalam dunia, tak semua benda kita boleh menang. Tak semua saya boleh menang. Sebagai seorang ustaz, saya tak boleh semua orang suka saya. Akan ada juga yang akan tak suka saya dan benci kat saya. Benda tu kita kena belajar terima. Dan saya belajar terima benda tu daripada main game. Game saya kalah dengan adik saya. Saya FIFA saya tak terror sangat. PES saya tak terror sangat. Tapi Need for Speed insya-Allah okey. Apa je kan, sebab adik aku practice make perfect. Okey. So jadi saya Allah kalau main dengan adik saya aku dulunya ya. Hang tu main dengan amtuah hancur. Tak ada harapan. Jadi saya sekadar ni sajalah saya beritahu kita belajar menerima kekalahan, motivate diri kita. Setiap benda yang jatuh, kan kita kalah jatuh, tak semestinya semuanya buruk. Kalau contoh basuh jatuh pecah, tak semua benda jatuh buruk. Sebab apa? Hujan jatuh menimpa bumi. Macam malam ni hujan. Saya faham. Untuk apa? Untuk bagi rumput tumbuh, untuk memberikan kehidupan baru di atas muka bumi. Kita belajar benda tu, kita ambil manfaat benda tu. Barulah kita develop kita punya skill, kita develop kita punya hati, kita develop kita punya jiwa kita jadi besar, kita belajar berkenalan, kita terima. Semua ni skill untuk menerima kekalahan, skill untuk kontrol diri. Sebab tu jangan mencarut, jangan benda tu semua bawa dosa, bawa apa. Okey. Baru nak cakap Syahriz Iman tulis saya baru cakap tulis jadi tak syok, belajarlah kontrol. Barulah kita ada development dalam kita main game. Okey? Orang nak buat bagi kita jadi bodoh. Orang nak buat, katalah contoh katalah orang buat game dia nak bagi kita rosak. Tapi kita telah belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Allah bagi kat kita environment sebegini, adakah untuk kita jadi bodoh? Tidak. Kita gunakan benda keliling kita untuk jadi kita terror. Apa betul? Alright? Settle. Yang ke 6, 7. Encourage young people. Okay. Ni macam saya buat sekarang lah. Encourage young people untuk achieve mereka punya to their positive action. Macam saya beritahu lah, saya tengah encourage tuan-tuan. Yang ni please, mak bapak, Tok Imam, contohnya Tok Imam di satu kawasan, dia tahu taburan penduduk dia. Macam hari ni kita semua tahu gamers di dunia lebih kurang 2.5 bilion orang daripada 7 bilion masyarakat dunia. Daripada 2.5 bilion ini, semuanya dalam kategori pemuda-pemudi. Dan apa? Mereka ni adalah tiang kepada negara. Jadi kita tak boleh kata hampa semata-mata. Kita tak boleh kata semata-mata hampa tak berguna kalau hampa main game. Bukankah kita kena faham pemikiran mereka? Okey, mereka faham macam ni. So, jom saya kalau nak cerita kat tuan-tuan, game ni sebenarnya, dia adalah satu aktiviti yang orang buat sebenarnya nak melatih otak kita kepada kebiasaan. Ingat tak nak buat abogen? Macam mana? Belakang, bawah, depan, tekan tangan. Betul tak? A lah, kalau ni A lah, button A kan. So kita buat tam.
Saya ada juga tu benda lah tu saya beli juga kat rumah saya. Anak-anak tak ada baru boleh main. Kalau buat tu bunyi dia derah. Saya lagi budak-budak ni arcade punya game tu, arcade ada. Saya beli baru konsol dia dengan TV. Saya ingat nak beli hak yang kedai punya tu. Main apa nama tu, Metal Slug. Itu shock tu. Okay, so asalnya belakang, bawah, depan, A. Right? Belakang, bawah, depan, A. Kalau hak tenang tu apa? Tenang kan? Kaki tenang kan? Ni Ryu dengan Ken lah buat kan selalu. Dia depan, bawah, belakang, B. Kaki lah, B. So kita tekan bawah kan. Okay. Alright, so bila kita main game, tujuan dia sebenarnya macam dia nak ajak kita untuk kita mencari penyelesaian dalam hidup kita. Hang buat macam ni, hang akan dapat macam ni. Tapi bila hang main game, hang tak sentiasa akan dapat, especially bila hang tak tenang dan hang kalut. Tapi bila hang buat benda dia bagi betul, tam tu, dia akan jadi. Aduh kan, dia kan dia jadi. Betul tak? Jadi tujuan game dia contoh macam zikir. Kita tarik tasbih dan kita picit butang. Kan ada tasbih yang jenis yang subhanallah. So dia jari kita nak kena tekan subhanallah. Tapi bila kita buat lama-lama kita akan jemu, betul tak? Jadi dia create game, dia create benda dalam telefon supaya kita boleh tekan dia selalu. Hak yang main music. Teng teng teng. Tadadang 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 teng teng tadadang 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 teng teng. Dia lagi. Apa bezanya dengan subhanallah. Dia sama. Dia nak melatih kebiasaan kita supaya kita reti benda dalam hidup kita. Dan ini tuan-tuan, tengoklah presentation orang present pasal game. Baru kita faham benda macam ni. Baru kita jadi ni, that's why ulama Al-Azhar dia tulis macam tu. Positive vibe yang ada kita bawa. Boleh faham Penat juga saya tahu. Okay, clear. So encouraging. Benda-benda positif kita encourage. Jadi ada Tok Imam yang dia tahu peratus orang muda yang ada dekat tempat dia. Dia duduk naik motor nak pergi masjid. Dia tengok orang muda duduk buang masa lepak apa semua. Takkan dia main-main, kita sebagai imam main-main tengok orang terus hentak depan. Bukan kita kena bercakap berdasarkan akal lah. Mereka agama pun mereka tak tahu. Kata setengah orang muda, agama pun mereka tak tahu banyak. Hang tu imam. Jadi takkan kita marah dia dalam keadaan macam dia classmate kita. Tak logik. Jadi jangan duk buat Chun-Li pula. Chun-Li senang. Chun-Li tekan kaki lah banyak kali. Zuzak kita jadi lah. Cuma dia nak buat hak bintang dia tu lah. Dia kena buat macam Chun-Li dia kena buat ni macam dia macam siapa? Apa hak rambut kuning tu? Guile. Dia kena buat macam dia. Yang sabit dia buat kaki lalu tu kan. Dia cerita ni macam sonok pula nak pergi main. Tapi budak-budak tidur bawah. Tak boleh lagi bising. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penat. Kalau King ni apa Taken. Itu dia kena. Taken lagi lah. Nak kena tahu dia punya tap. Baru dia boleh kunci King. Baik sebut. Ingat King tu kepala macam mana kan? Betul kan kalau tak silap saya ingat. King kan dia kena key dia tu kena pam. Hak ni tekan dekat ni baru dia boleh lipat kawan tu rapat. Betul tak? Jadi tujuan game ni depa nak bagi kita tahu kebiasaan dalam hidup. Dia nak explain life kepada kita tapi melalui cara macam tu. Tapi kita zaman sekarang kita tak tahu, kita nak game main sonok macam tu. Tak ni lah. Okay, alright, settle. Okay.
encouraging dah settle. So tolong tulis nota-nota tu nombor 7 apa semua. Nombor 8. Alright. Yang ni kita ambil masa sikit. Apa dia? 3 benda yang semua orang main game pada malam ni yang bersama dengan saya kena janji. 3 game ni. 3 ni. Yang pertama, please tolong bagi ruang pada diri untuk jadi pandai. Please. Kita yang duduk atas muka bumi ni, kita ada hak untuk jadi pandai. Hampas semua yang mana tengok saya pada malam ni, yang mana yang main game, yang mana yang rasa mungkin bila dengar saya cerita kemudian tiba-tiba rasa macam aku tak pandai. Kita semua ada hak untuk jadi pandai. Please, bagi masa untuk diri jadi pandai. Jangan jadi mangsa keadaan. Luang masa untuk bagi jadi pandai. Saya sebab bila saya cerita benda-benda ni, saya sebab saya tak tahu siapa dia yang telah buat kepada masyarakat kita hari ni sehingga kan abang-abang, kakak-kakak yang mana yang mungkin daripada orang kata apa, kehidupan yang orang tak ambil berat, kita terbiak macam tu, kita boleh rasa diri kita tak pandai dan kita tak ada tempat, kita kalau lagu ni terus sampai lagu ni. Saya tak tahu siapa yang bagi tahu lagu tu. Sebab saya ingat baginda Nabi SAW. Bila ditanya Nabi ada 2 jalan, Nabi nak pilih jalan mana? Satu jalan ada perompak, satu jalan tak ada apa tapi jauh sikit. Nabi kata aku nak pergi jalan yang ada perompak tu, aku nak jumpa dia. Lepas tu bila jumpa perompak tu, mereka main merompak. Kemudian Nabi kata jumpa mereka, Nabi kata kenapa mau merompak? Mereka kata kami dah memang macam ni, kami tak berguna, kami masyarakat memenang ni. Nabi kata tak. Allah kata kepada dalam firman-Nya, laqad karramna bani Adam, aku memuliakan anak-anak Adam. Nabi kata kepada mereka, Tuhan yang cipta kamu memuliakan kamu. Kamu yang diciptakan oleh Tuhan kamu tiba-tiba kata diri kamu tak berguna. Lebih baik saya percaya dengan Tuhan saya. Tuhan saya memuliakan saya. Betul tak? Terus perompak tu semua berhenti, tak mau je perompak, terus sambung mengaji ilmu dengan Nabi SAW. Sama juga macam Fudail bin Iyad. Ingat nama ni, Fudail bin Iyad. Okey, masa remaining habis lah, tinggal 2 minit lagi. Tak apalah, sikit je lagi, tak apa. Yang kedua boleh lah, kita stop lah. Alah, macam mana? Tak apalah, saya okey, okey, kita sambung. Kita sambung sebab sikit lagi je. Tadi dah nombor 8 kan, sikit lagi sebab dia ada 11. Saya baca lah semua yang Al-Azhar punya. So okey, saya stop, saya sambung balik, right? Okey, stay tune bersama dengan saya, bagi saya explain bagi habis, right? Nabi lalu jalan yang ada perompak. Tu Siti Tinti dah.